Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Syakir bin Zakaria dari PAI 2. Pada pagi ini saya ingin membincangkan tentang penyalahgunaan dadah yang sekian berlaku kat Malaysia, dan di mana-mana tempat pun ada penyalahgunaan dadah ni. Kita tengok dulu definisi dadah. Dadah dalam etimologi bermaksud sejenis bahan kimia psikoaktif yang digunakan pada tubuh manusia atau haiwan untuk merawat atau mencegah penyakit. Tetapi sekiranya diambil dalam situasi yang salah, akan mengakibatkan kesan buruk kepada kesihatan diri, keluarga dan masyarakat. Dadah ni sebenarnya dia ada dalam ubat, tetapi dengan kandungan yang sedikit sahaja untuk merawat penyakit tertentu. Bermakna kadar dadah dalam ubat tu telah ditentukan oleh pihak-pihak autoriti lah dalam bidang perubatan. Tetapi kalau diambil salah dalam penyalahgunaan dadah ni, mereka ni biasa ambil cocok kat tangan kan. Biasanya melebihi dos yang dibenarkan. Sebab itu dadah ni akan mengakibatkan banyak masalah, terutamanya kepada kesihatan manusia yang menyalahgunakan dadah ni. Kita tengok statistik penyalahgunaan dadah pada tahun 2021. Kita boleh tengok sini seramai berapa? 123,139 orang dilaporkan telah menyalahgunakan dadah ni. Ini jumlah yang dapat ditangkap lah. Kalau yang tak direkodkan pun ada lagi. Jadi kita tengok jelah yang direkod dulu. Penyalahgunaan dadah ni dia bukan sahaja lelaki je, perempuan pun ada. Tetapi memang lelaki lah yang majoritinya penyalahgunaan dadah ni. Sebanyak tengok 95.7% berbanding perempuan 4.3%. Penyalahgunaan dadah juga boleh kita tengok dalam kategori umur. Di sini kita tengok nampak kategori umur antara 19 hingga 39 tahun yang mendominasi di dalam kategori umur ni. Umur ni dia dalam kategori belia lah. Kenapa dia paling ramai, nanti kejap lagi lah kita bincang. Dan yang menakutkan kita tengok dalam kanak-kanak sendiri pun ada. Kanak-kanak yang berumur 0 hingga 12 tahun ada 2 orang. Walaupun sedikit, tetapi ia tetap membimbangkan. Dan semestinya ni yang kita nak highlight ni, kategori umur remaja antara 13 hingga 18 tahun. Sebanyak 1961 orang, 1.6%. Walaupun kita tengok
peratusnya rendah, tetapi kita kena fikir budak-budak yang berumur masih muda ni sudah terlibat dengan penyalahgunaan dadah. Ini sangat berbahaya kepada masyarakat kita di Malaysia ni. Okey, tengok lagi ada bangsa. Okey, bangsa Melayu. Bangsa yang paling banyak menyalahgunaan dadah. Ni terdapat faktor macam-macam lah Malaysia, Melayu. Salah satunya sebab pergaulan bebas dan masalah sosial yang berlaku. Lepas tu dan lain-lain bangsa pun ada, tetapi tak banyak lah berbanding dengan Melayu ni. Melayu paling ramai. Satu lagi kategori kita tengok taraf pendidikan. Okey, kita tengok di peringkat sekolah rendah. Di peringkat sekolah rendah pun sudah seramai 10,712 orang. Itu sebab saya kata tadi, jumlah walaupun persen nampak kecil tetapi sangat membimbangkan. Dan campur pula dengan peringkat sekolah menengah sebanyak 79,085 orang. Bayangkan macam mana murid-murid ni boleh menggunakan dadah, menyalahgunakan dadah. Dan di peringkat pengajian tinggi pun tidak terkecuali. Walaupun mereka belajar tinggi, tetapi tetap ada seorang dua yang akan terlibat dengan gejala sosial yang tidak sihat ni. Okey, kita tengok tentang sebab apa pengambilan dadah ni. Okey, yang pertama, yang kita tahu dadah ni dia boleh berubat, boleh buat rawatan perubatan, tetapi dengan kadar yang dibenarkan, dengan nasihat doktor apa semualah. Kalau disalahguna, barulah dadah ni akan memberi kemudaratan kepada manusia. Sebab apa mereka ambil dadah? Salah satu dia ialah untuk keseronokan. Mereka dah boring, dah puas berseronok dengan cara yang sama je. Jadi mereka ingin nak cuba benda yang orang kata lain daripada yang lain. Perasaan yang ingin tahu apa benda tu kan, nak tahu apa khayal dia macam mana kan. Jadi di sinilah dia bermula tu. Apabila memula tu test sikit, lepas tu kalau dah seronok tu, dia akan nak lagi yang lebih power. Mula try yang biasa-biasa dulu, lepas tu dah rasa yang biasa tu, dah rasa biasa, dia nak lagi yang power, tambah lagi dos dan makin tinggi lah. Lepas tu sebab apa biasanya dia orang ni nak try? Semestinya dia ialah pengaruh rakan sebaya. Pengaruh rakan sebaya ni memang sangat berbahaya. Kerana kadang-kadang kita tak nak try pun, tapi sebab kawan dah cocok kan, dia cakap power, sedap, khayal apa semua kan. Lepas tu ada yang cakap alah tak ada apa pun, try sikit-sikit tak ada jadi apa pun, just khayal gitu je. Sebab tu lah kita pun try. Lepas tu dah try,
Kena pula yang dos tinggi terus high, terus pening, terus kaya, terus terus ni lah, terus sonok lah. Jadi dah try sedap tu, nak try lagi. Lepas tu teruslah jadi penagih dadah. Dan satu lagi sebab pengambilan dadah ni ialah sebab dia orang ni nak mengatasi tekanan jiwa. Macam mana nak ni guna dadah nak mengatasi tekanan jiwa ni? Sebab dadah ni dia menyebabkan khayal, khayalan. Dia kalau dah kita ambil, dia akan mengkhayalkan pemikiran kita, dan itu akan menyebabkan dia orang tak fikir dah kalau ada masalah apa tu, dia orang boleh lupakan masalah tu. Jadi masa khayal dia memang sonok lah rasa. Tapi kalau dah habis khayal, timbul balik masalah tu. Jadi tak akan selesai pun masalah sebenarnya. Menambahkan masalah lagi adalah. Okey, kita tengok pula. Okey, kesan penagihan dadah. Apa kesan penagihan dadah ni? Biasalah benda jahat, benda yang mudarat ni mesti ada benda negatif dia kan. Aduh, maafkan saya lah, ada suara-suara sumbang kat belakang tu. Okey. Kita tengok kesan penagihan dadah yang pertama ialah mereka ni akan mengabaikan tanggungjawab dalam agama. Kebiasaan mereka akan tak solat, tak puasa. Jadi sebab mereka akan jadi malas, akan jadi tidak terurus. Untuk urus diri mereka pun mereka boleh terabai, lagi mereka nak solat, nak apa semua tu kan. Itulah. Lepas tu kemerosotan prestasi di sekolah atau di tempat kerja. Contoh ni kita boleh tengok lah, kalau macam murid yang menagih dadah kan, kita akan nampak mereka ni akan bersendirian, akan nampak lebih selekeh, lebih comot. Kita boleh tengok kalau yang di tempat kerja, mereka ni akan berpakaian pun tak kemas lah, dengan mata kemerosotan kesihatan dan imej diri. Mereka ni biasanya mata akan merah, akan berwarna merah. Sebab apa? Sebab kebiasaan orang ni dia tak cukup tidur. Sebab dia khayal kan. Lepas tu sistem pernafasan, kita boleh tahu juga kalau dengar dia bernafas bukan nafas normal lah, dia akan bernafas sekejap laju, kejap perlahan. Dia punya sistem pernafasan dah rosak dah. Lepas tu badan selalu akan menggigil. Dia tak akan normal lah. Kebiasaannya orang penagih dadah ni dia akan mendapat penyakit Parkinson, macam Parkinson, badan menggigil kan. Dan yang paling berkesan, dia akan mendapat penyakit lah, penyakit AIDS. Kenapa? Sebab penyakit ini dia dapat daripada suntikan jarum. Dia kan akan kongsi-kongsi kan, cocok dadah masuk ke dalam badan masing-masing. Jadi itulah.
Dan lagi kesan psikologi, mereka ni akan khayal, hilang kawalan diri, mereka akan tak perasan orang tegur pun dia buat tak tahu je, bukan sebab dia dia tak sedar, orang bercakap dengan dia pun dia tak tahu sebenarnya, dia tak perasan, bukan dia pening lah, dia tengah pening kan. Dan kesemua masalah di atas ni akan dikongsi oleh keluarga. Kebiasaannya kalau dia dah kahwin, ada anak, ada isteri kan, biasanya dia akan mendera isteri atau anak dia, sebab kadang-kadang dia nak nak dadah, lepas tu duit tak ada, dia mulalah buat kacau kat isteri, curi duit isteri, curi ambil barang kemas, semualah, barang apa yang ada kat dalam rumah tu dia ambil, dia jual. Lepas tu dan last, mesti isteri tak tahan, akan berlaku penceraian lah. Jadi ni kita minta dijauhkan lah. Okey, dan apabila kat rumah dah jual barang semua, dah tak ada, habis barang jual, kemungkinan besar mereka ni akan menjadi pencuri. Mereka akan berusaha juga nak beli dadah tu. Jadi dah tak ada duit apa semua, jadi last memang mereka akan mencuri lah. Mula mungkin dia curi barang macam kabel-kabel kat luar tu je kan, kabel ke barang harta kerajaan apa semua tu kan. Tapi apabila dah tak jumpa apa semua, dia akan masuk rumah orang, lepas tu mencuri. Dan kemungkinan kalau lebih ganas lagi, dia akan menyamun. Kalau menyamun memang tahap bahaya lah, paling atas punya lah. Okey, kita tengok pula hukum. Hukum bagi penyalahgunaan dadah. Okey, dadah di dalam Islam ni dia menyamai istilah khamr atau arak yang digunakan untuk semua bahan yang memabukkan, mengkhayalkan, dan menjadi punca penagihan, pergantungan dan perubahan tingkah laku. Okey, Islam ni telah mengharamkan penggunaan dadah yang menyerupai arak kerana menghilangkan fungsi akal. Jadi dadah ni sama, dia punya kemudaratan tu sama dengan arak yang akan merosakkan akal fikiran manusia ni. Okey, kita tengok jawatan kuasa fatwa Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam 2015 telah membuat keputusan sebarang penyalahgunaan termasuk penyalahgunaan dadah hukumnya di sisi syarak adalah haram, dan dengan itu adalah ditegah sama sekali, dan dadah hanya boleh digunakan untuk tujuan perubatan yang sah mengikut syarak. Bermakna hukum asal dadah ni harus digunakan dalam perubatan, tetapi apabila disalahgunakan untuk keseronokan apa semua itulah, jadi hukumnya jadi haram. Okey, kita tengok dalil pengharaman. Okey, dalil pengharaman ni yang berkait dadah ni, kita boleh tengok yang ni daripada surah Al-Baqarah ayat 219. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabir wa manafi'u lin-nas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Maksudnya
Mereka bertanya kepadamu, yakni wahai Muhammad, mengenai arak dan judi. Katakanlah, pada keduanya ada dosa besar dan ada pula beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya. Seperti yang saya katakan tadilah, dadah dia ada manfaat dia untuk perubatan, tetapi kalau dah salah gunakan dadah tu, mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Okey, kita tengok terus. Okey, bagaimana cara penyelesaiannya? Sebenarnya banyak cara penyelesaiannya, sebab dia atas individu. Macam mana dia atas penagih itu sendiri. Cara penyelesaiannya tak sama. Kadang orang tu gini cara penyelesaiannya, orang tu lain pula cara penyelesaiannya. Okey, kita tengok yang pertama, peranan ibu bapa yang utama. Ini sebenarnya peranan ibu bapa ni sangat penting. Daripada awal kalau kita tegah, insya-Allah perkara ini tidak akan berlaku lah. Ataupun kalau berlaku, dia tak semudarat lah, tak mudarat sangat. Okey, ibu bapa ni dia yang kita tahu, dialah yang mencorakkan manusia, anak-anak mereka ni untuk jadi anak macam mana kan. Ada ungkapan tu, ibu bapa mereka lah yang mencorakkan anak mereka, sama ada mereka jadi majusi, kafir dan agama Islam, apa semua itulah kan. Jadi atas ibu bapa tu semua. Jadi kena ibu bapa berperanan memang yang sangat penting lah kepada anak-anak mereka ni. Okey, yang kedua, cara penyelesaian, walaupun nampak macam kejam, tetapi cara ni boleh dikatakan berkesan. Meletakkan mereka di tempat yang terasing dan terpencil daripada orang awam, dilaksanakan dalam konteks hukuman takzir yang dianjurkan dalam Islam. Apabila mereka ni duk berasing seorang diri, jadi mereka ni tak akan, biasakan mereka ketagihan. Jadi kalau dah diasingkan, duduk seorang-seorang, jadi dia tak tahu nak pergi mana dah. Jadi itu akan menghilangkan rasa ketagihan mereka tu. Lepas tu dalam masyarakat pun, masyarakat rasa lebih selamat lah. Sebab kalau ada orang-orang penagih ni, biasanya di tempat tu dia akan ada kes jenayah yang lebih tinggi lah. Kalau diorang dah tak ada, jadi masyarakat pun rasa lebih selamat. Dan satu lagi, yang ni adalah yang terakhir lah, jalan penyelesaian terakhir, hukuman bunuh sebagai hukuman pilihan terakhir. Walaupun dalam bab qisas mestilah satu nyawa dibalas satu nyawa, namun illah sebab dari jenayah dadah adalah sama dengan jenayah hirabah samun. Sebab apa dia boleh dihukum bunuh? Sebab orang penagih ni biasa akan melakukan perkara yang tidak diingini. Mereka sanggup melakukan apa sahaja untuk mendapatkan bekalan dadah mereka. Jadi sebelum terjadi kejadian yang tidak diingini, hukuman bunuh inilah yang akan dikenakan kepada mereka ni. Tetapi ini adalah hukuman pilihan yang terakhir lah, kalau tak dapat selesaikan juga. Okey, tindakan pemulihan. Okey, kalau dadah
kepada yang apa ni, yang dah hisap, dah jadi penagih dah, tak boleh nak elak dah. Jadi kita akan memanggil mereka, menangkap mereka lah, untuk diorientasikan pemikirannya dengan berlandaskan akidah Islam, dan menanamkan iman dan ruh dua kalimah syahadah ke dalam jiwanya. Jadi ini semestinya jalan penyelesaian yang terbaik lah. Kita memberi bimbingan kepada mereka untuk berlandaskan akidah Islam ni, menanamkan iman dan menyuruh mereka dengan melakukan aktiviti beribadah. Ni seperti bersembahyang berjemaah. Biasa kan dalam pusat serenti, biasa adalah yang ni bersembahyang berjemaah, melakukan amalan zikir dan membaca doa, dan apa lagi amalan, berqiyamul lail. Jadi semua amalan-amalan ni dia akan menyebabkan seseorang itu tersentuh hati mereka untuk melembutkan hati mereka lah, untuk berubah kepada yang lebih baik. Dan satu lagi ni, memberi kursus-kursus agama supaya mereka benar-benar faham ajaran agama. Sabda Nabi SAW artinya, sesiapa yang berkehendakkan Allah beroleh kebaikan, nescaya diberi ia memahami ajaran-ajaran agama. Jadi kita boleh menyuruh mereka berusaha untuk belajar apa semua ni, sebab Nabi dah janji ni, kalau kita berusaha, nescaya diberi pemahaman agama, boleh belajar dengan mudah. Dan tindakan, ada lagi satu daripada surah Al-Isra ayat 82. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Allah ni bukan turunkan penyakit saja, dia ada turunkan penawar. Kitalah yang kena cari penawar tu bagaimana kan. Dan kesimpulan yang boleh dibuat, kita tengok. Sesungguhnya penyalahgunaan dadah itu tidak lain hanya membawa kepada kesengsaraan dan kebinasaan bagi penagih yang telah insaf dan telah berjaya mengikuti rawatan dan pemulihan, maka hendaklah berusaha untuk menjauhinya dan bertekad untuk melupakannya dan tidak mendekatinya lagi. Jika kita renung kepada maksud hadis Rasulullah SAW yang bermaksud setiap penyakit ada ubatnya, ini bermakna penyakit penyalahgunaan dadah juga mempunyai ubatnya. Tetapi kita perlulah usaha yang gigih daripada semua pihak dalam mempelbagaikan kaedah dan aktiviti yang serasi dengan penyakit ini. Sebagai contoh, memberikan bimbingan yang baik, iaitu sentiasa mengerjakan segala suruhan Allah SWT dan meninggalkan segala larangan, dan memberikan sokongan yang padu dalam membina kehidupan baru yang baik dan sempurna, serta mendampingkan diri dengan masjid. Oleh itu, marilah kita kembali mengamalkan ajaran Al-Quran. Mudah-mudahan kita berada di dalam kandungan rahmat Allah. Sekian itulah yang boleh saya kongsikan sedikit sebanyak. Jika ada salah ilmu tu, tolong perbetulkan saya baliklah. Saya pun budak baru belajar, nak belajar tak semestinya kena perfect dulu baru boleh menyampaikan ilmu kan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.